Topik ini membincangkan tentang Akta Pendidikan 1996 pembaharuan daripada Akta Pelajaran 1961. Akta Pendidikan 1996 merupakan undang-undang yang baru hasil daripada kesinambungan kepada impian serta dasar pendidikan yang telah sedia ada. Hal ini demikian sejajar dengan cita-cita dan kehendak untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Penggubalan Undang-Undang Akta Pendidikan 1996 bertujuan untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. Oleh itu, Akta Pendidikan 1996 memperkenalkan lagi banyak peruntukan penerangan baru untuk menangani cabaran pendidikan menjelang abad ke-21 dalam memenuhi kehendak dan hasrat wawasan 2020, dan ia juga bagi mengambil kira aspirasi semua kaum di dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Berdasarkan slide ini, kita dapat melihat fungsi Akta Pendidikan 1996 dan kesesuaian pendidikan abad 21. Dalam menekankan kemajuan pendidikan, fungsi Akta Pendidikan 1996 amat penting. Antara fungsi Akta Pendidikan 1996 ialah menitik beratkan ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Ini kerana Akta Pendidikan 1996 telah menitik beratkan ilmu sebagai penentu utama arah tujuan kemajuan negara di Malaysia kepada segala usaha mengembangkan dan memajukan pendidikan pada masa akan datang. Berdasarkan slide ini, kita dapat melihat peranan Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Antara peranan Akta Pendidikan ini ialah dapat memperkasakan kedudukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan dan mata pelajaran teras. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Setiap sekolah di Malaysia perlu mewajibkan bahasa Melayu sebagai bahasa mata pelajaran wajib yang diajar di semua sekolah institusi pendidikan. Seterusnya ialah melindungi hak murid dan pengusaha. Hal ini kerana dapat menjamin kualiti perkhidmatan. Dengan adanya akta ini, hak murid dapat dilindungi dan mendapat keadilan sebagai seorang mangsa budi. Selain itu, peranan Akta Pendidikan 1996 ini dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Di samping itu, dapat membentuk sebuah negara pendidikan yang mempunyai sistem pendidikan yang sistematik, yang mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Akta Pendidikan 1996 adalah pembaharuan daripada Akta Pelajaran 1961. Akta Pendidikan 1996 merupakan undang-undang yang baru hasil daripada kesinambungan kepada dasar pendidikan yang telah sedia ada. Ini adalah sejajar dengan cita-cita dan kehendak untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Implikasi Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia memberi kesan positif dan juga kesan negatif. Baik, untuk kesan positif yang pertama, bahasa Melayu digunakan di sekolah-sekolah dan dijadikan sebagai bahasa pengantar. Penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dapat menyatupadukan penduduk Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Yang kedua ialah berlaku perluasan sistem pendidikan swasta dan pendidikan teknik dapat dipeningkatkan. Ini adalah bagi menampung bilangan pelajar yang layak menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Yang seterusnya adalah pendidikan khas mula diberi perhatian. Pendidikan khas diberi tumpuan bagi membantu meningkatkan potensi diri, keyakinan diri, kemahiran diri dan keupayaan untuk berdikari dalam kalangan golongan orang kelainan upaya OKU. Dan yang terakhir sekali, kesan positif terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia adalah menjadikan pusat kecemerlangan pendidikan, di mana pihak Kementerian Pendidikan Malaysia
turut mewujudkan pendidikan prasekolah awal kanak-kanak bagi warga negara yang berumur 6 tahun. Kementerian Pendidikan Malaysia memastikan pendidikan ini berjalan dengan lancar, memelihara hak asasi kanak-kanak dan kemahiran kanak-kanak seperti membaca, mengira dan menulis serta menanam nilai positif dalam diri mereka. Kesan negatif implikasi Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Yang pertama adalah dengan menjadikan pendidikan sebagai suatu perniagaan. Pihak swasta yang telah menjadikan pendidikan sebagai perniagaan dengan melabur untuk mendapat keuntungan di mana mengenakan bayaran tinggi kepada ibu bapa yang hendak mendaftar anak mereka. Yang keduanya adalah menyukarkan pembentukan bangsa Malaysia di mana penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa ibunda semakin banyak digunakan dalam kalangan masyarakat sehingga memikirkan martabat bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Dan yang terakhir sekali adalah kesan negatif ialah penyediaan guru yang tidak mencukupi. Baik, dengan penubuhan banyak sekolah, kita memerlukan ramai guru yang kreatif dan inovatif bagi membimbing pelajar supaya semua murid dapat belajar dengan baik dan teratur. Antara cabaran pelaksanaan Akta Pendidikan 1996, ada beberapa akta dia, iaitu antaranya ialah cabaran pengurusan sumber manusia. Cabaran pengurusan sumber manusia ni ianya berlaku kerana ketidakseimbangan jantina dalam pencapaian akademik. Sebagai contohnya ialah jumlah kemasukan pelajar perempuan ke IPT lebih ramai berbanding pelajar lelaki. Cabaran yang keduanya ialah cabaran perubahan minda rakyat Malaysia. Apa itu cabaran ini? Cabaran ini ialah rakyat Malaysia masih mengharapkan pendidikan ini sebagai satu alat untuk mendapatkan pekerjaan dan jawatan bagi satu-satu sektor. Antara cabaran ketiga, cabarannya ialah cabaran sumber kewangan. Sumber kewangan yang masih tidak mencukupi untuk menjadikan pendidikan negara kita maju dan lebih kondusif. Sebagai contoh, pada hari ini negara sedang menghadapi pandemik COVID-19 di mana pembelajaran secara atas talian menjadi pilihan utama berbanding secara bersemuka. Namun, atas beberapa faktor kekurangan dana daripada pihak kementerian menyebabkan kementerian masih tidak dapat untuk menyediakan alat pembelajaran seperti tablet, laptop dan sebagainya kepada pelajar, terutama kepada pelajar yang berada di kawasan pedalaman. Antara cabaran keempat pula ialah cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Walaupun setelah 64 tahun Malaysia merdeka dan 44 tahun pelaksanaan sepenuhnya Dasar Melayu telah menerima tamparan hebat apabila Akta Institusi Pengajian 1996 dan Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta telah diluluskan di mana bahasa Inggeris dibenarkan menggunakan sebagai bahasa pengantar di mana-mana institusi pengajian tinggi. Ini menyebabkan bahasa Melayu tidak dapat dimartabatkan dalam pendidikan sebagai bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan di Malaysia dan bahasa Melayu juga tidak dijadikan bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran. Isu perpaduan kaum. Sebagaimana yang kita tahu, Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai kaum seperti kaum Melayu, kaum India, kaum Cina dan sebagainya. Maka salah satu tujuan Akta Pendidikan digubal adalah untuk penyatuan semua kaum di Malaysia melalui pendidikan. Namun, sehingga hari ini masih ada tanda-tanda kelemahan dalam hubungan antara kaum Malaysia. Kita dapat melihat apabila setiap kaum masih dengan sikap kaum masing-masing. Kesimpulannya, kemajuan sesebuah negara bergantung kepada sistem pendidikan selain daripada kestabilan politik, ekonomi, kebudayaan dan sistem nilai masyarakat. Tanpa pendidikan yang sempurna dan mantap akan terhasillah bentuk pendidikan yang pelbagai corak serta tidak sempurna sifatnya. Oleh yang demikian, negara akan mengalami pelbagai masalah termasuk masalah perpaduan dan pembangunan. Oleh itu, dengan wujudnya Akta Pendidikan 1996 ini merupakan panduan untuk negara dalam menyatukan kepelbagaian bentuk dan corak pendidikan yang seimbang kepada semua masyarakat.
Akhir sekali, Akta Pendidikan 1996 telah juga memperuntukkan pendidikan wajib bagi pendidikan rendah kepada semua kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 6 tahun. Pihak KPM telah memulakan dasar ini secara berperingkat-peringkat mulai tahun 1 pada 1 Januari 2003.